billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita ke hari ini. Untuk apa tujuannya? Untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ta'abbud, iaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita tuntut, dengan setiap pekerjaan yang kita lakukan ini menjadi satu saksi yang terbaik suatu mana kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sentiasa memilih rancangan Tanyalah Ustaz sebagai pilihan nombor 1 anda. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, seperti biasa rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita membawakan topik-topik yang menarik untuk kita sama-sama pelajari dan juga fahami. Dan insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus tadarus dan juga taranum kita pada pagi ini, kita sama-sama akan menerusi satu surah baharu, iaitu surah Saba pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mempelajari daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Dan untuk menjawab setiap soalan yang diajukan oleh yang berbahagia penonton sekalian, insyaAllah kita pada pagi ini bersama dengan saya salah seorang panel yang cukup terkenal, tidak asing lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Siapa lagi tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dinda, sihat ya? Alhamdulillah sihat Kanda. Kanda je sihat. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok tulisan dai tu di atas baju tu, masya-Allah, tersemat. Allah, rindu dengan rancangan ni. Masya-Allah. Ustaz, kita bawa semangat dai itu kepada masyarakat. Insya-Allah sama-sama kita. Terima kasih Ustaz juga salah seorang daripada murabbi juga mursyid kami dalam rancangan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Dan juga sidang penonton sekalian, rancangan kita pada pagi ini boleh juga untuk ditonton secara definisi tinggi menerusi di www.tonton.com.my. Ayo sama-sama kita dapatkan ilmu seberapa banyak yang boleh di dalam edisi pada kali ini, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya seperti biasalah, yang bagi Ustaz, kalau kita menyebutkan tentang taranum dan juga tadarus kita ini, sudah semestinya kita mendengarkan apakah di antara baik-baik cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua menerusi surah Saba ayat 1 hingga ayat ke-6 ni, Ustaz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini sedar tak sedar kita dah masuk surah baru. Kalau sebelum ni kita sudah tamat surah Fatir. Surah Fatir. Ya. Jadi hari ini kita masuk surah Saba. InsyaAllah pada pagi ni kita tadabburkan 6 ayat Tuan Dai, ya. Ayat 1 sehingga ayat nombor 6. InsyaAllah kita baca sama-sama, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة
قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Ustaz izinkan saya untuk baca tafsir Ustaz. Sila. Jadi ayat pertama, segala puji tertentu bagi Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan baginya lah juga segala puji di akhirat, dan dialah sahaja yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Ayat kedua, ia mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit serta apa yang naik kepadanya, dan dialah jua yang maha mengasihani lagi maha pengampun. Ayat ketiga, dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan tetap datang. Demi Tuhanku yang mengetahui segala perkara yang ghaib, hari kiamat itu sesungguhnya akan datang kepada kamu. Tiada tersembunyi dari pengetahuannya barang seberat debu yang ada di langit atau di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di dalam kitab yang terang nyata. Ayat keempat, kedatangan hari kiamat itu supaya Tuhan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu akan beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Yang kelima, dan sebaliknya, orang-orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami sambil menyangka dapat melepaskan diri dari hukuman kami, mereka itu akan beroleh azab dari jenis azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan mengetahui dengan yakin bahawa keterangan-keterangan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu mengenai hari kiamat dan lain-lainnya, itulah yang benar serta yang memimpin ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. 6 ayat daripada surah Sabah yang insya-Allah memberikan kita satu penerangan berkaitan dengan banyak perkara, banyak cerita dalam ini yang sudah semestinya Ustaz akan terangkan kepada kita setiap satu daripadanya insya-Allah. Jadi Ustaz, apakah sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak terangkan kita di dalam ayat yang sudah pun kita bacakan sebentar tadi? Ustaz, silakan. Baik, secara umumnya buat permulaan ini, para pendengar sekalian, surah Sabah merupakan surah nombor 34 dalam Al-Quran Al-Karim. Surah Sabah ini
terkandung di dalamnya 54 ayat keseluruhannya, dan para ulama tafsir menyatakan surah Saba ini diturunkan di Makkah ataupun kita sebut sebagai Makkiyah. Baik, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah Saba ini kalau kita buat perincian, para ulama telah mengkaji ada 54 ayat di dalamnya. Kemudian dipecah kecil lagi, surah Saba ini ada 883 kalimah. Pecah kecil lagi, hurufnya berjumlah 3512. 3512. Jumlah kalimah yang yang ada dalam surah Saba. Tengok ya, Da'i Luqman dan penonton sekalian, para ulama Al-Quran bila mereka mencintai Al-Quran, mereka mengkaji, mereka menghitung kira sampai tahap itu. Berapa jumlah kalimah, berapa jumlah huruf, ya, berapa jumlah ayat, dihitung satu persatu. Beza sungguh kan kita hari ini, kalau kita mungkin minat lagu kumpulan popular kan. Kita hafal tarikh lahir penyanyi itu kan. Tak salah nak minat penyanyi itu boleh. Tapi alangkah baiknya kita mengkaji Al-Quran, kerana Al-Quran menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita semua. Baik, tuan-tuan dan puan, surah Saba diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal fasa kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah. Maknanya kalau awal fasa yang kedua ni, musyrikin Makkah, Quraisy, mereka belum lagi mengugut ataupun belum lagi mengenakan ancaman fizikal kepada Rasulullah. Mereka belum lagi membuat ancaman fizikal, tapi di awal fasa kedua ketika Nabi berada di Makkah pada waktu ini, musyrikin Makkah sudah melancarkan perang mulut. Bertekak, bertegang leher, bertegang urat. Kan, maknanya bertekak, berlawan lisan, berlawan mulut, berlawan kata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam yang minoriti pada waktu itu. Maknanya mereka mengejek-ngejek, mereka mengata, mereka mengadu domba, memperlekehkan, mempersendakan Rasulullah dan umat Islam pada ketika itu. Maknanya surah ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada tempohnya pada awal fasa kedua ketika Nabi berada di Makkah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itu sedikit permulaan. Semestinya ada sambungan lagi berkaitan dengan sejarah di sebalik surah Saba ni. Namun sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan surah Saba ayat 1 hingga ayat ke-6 kita. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton menerusi Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak menelusuri satu persatu ayat daripada surah Saba ini, kita nak dengarkan tambahan lagi kisah ataupun sejarah di sebalik surah Saba ni, Ustaz. Baik, Da'i Luqman dan tuan sekalian, surah Saba ini, nama surah ini, surah Saba itu ada perkataan Saba pada ayat nombor 15 surah Saba ini. Kerana itulah para ulama kata dinamakan nama surah ini surah Saba. Baik, surah Saba ini penonton sekalian, kalau mengikut tafsir pimpinan Ar-Rahman yang sedang kita jadikan rujukan kita, pada muka surat 1128 dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kita, pada ayat nombor 15 nanti kan, bila kita tadabbur, Sabah ini merupakan negeri Yaman tua. Ya,
Perihalnya telah juga disebutkan dalam surah An-Naml ayat 22 hingga ayat nombor 44. Maknanya surah Saba ini Allah Ta'ala kisahkan ada satu cerita negeri Saba, iaitulah negeri Yaman tua ini. Mereka ini pada awalnya Allah Ta'ala beri banyak kemakmuran kepada mereka. Tanam-tanaman, Allah Ta'ala berikan kemewahan hidup kepada mereka. Kenapa? Kerana pada waktu itu mereka ini beriman kepada Allah, berpegang kepada ajaran Allah. Tetapi mereka telah melakukan kesilapan. Mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya negeri Sabak ini, nikmat-nikmatnya itu, kemakmuran itu ditarik balik, ditarik semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara pengajaran yang ada dalam surah Sabak. Kemudian dalam surah Sabak juga Allah Taala menceritakan perihal tentang nombor satu, pujian kepada Allah. Yang kedua, kejadian hari kiamat. Nombor tiga, nikmat agung yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS. Kemudian tadi, kisah bagaimana penduduk negeri Sabah itu yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini antara 5 ataupun 5 perkara yang dirangkumkan dalam surah Saba untuk kita ambilkan tadabbur sama-sama. InsyaAllah. Jadi 5 intipati yang terkandung dalam surah Saba. Nak tahu apakah lagi intipati lain tu? Kenalah teruskan lagi menonton rancangan tanya Ustaz di dalam siri-siri yang berikutnya, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan dengan soalan pertama. Baik, daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Sah Ziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat yang pertama, mengapakah pada ayat 1 dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian disusuli dengan ancaman kepada orang kafir? Apakah untuk memperlihatkan, menegaskan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaannya yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk lain? Dan juga apakah hikmahnya kenapa Allah gunakan perkataan Alhamdulillah pada permulaan beberapa surah, iaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Fatir dan surah Saba? Apakah penurunan surah ini mengikut situasi yang sama keadaan ketika itu? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih Puan Sah Ziatul Siddiq yang bertanya soalan yang sangat baik. Saya rangkumkan keduanya. Betul, surah Saba ataupun dalam Al-Quran terdapat 5 surah yang mana surah-surah itu dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah. Pertama tentulah surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua surah Al-An'am. Yang ketiga surah Al-Kahf, surah Al-Kahfi. Yang keempat surah Fatir yang kita telah pun tadabbur, dan yang kelima surah Saba. Jadi ini 5 surah yang mana Allah Azza wa Jalla telah memulakan ayat itu dengan Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun Alhamdulillah. Baik, seterusnya tuan-tuan rahmati Allah. Sebab apa dimulakan dengan Alhamdulillah? Perkataan Alhamdulillah bermaksud segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang memiliki, menguasai apa yang ada di langit dan apa juga yang ada di bumi. Di langit dan di bumi, semuanya adalah di bawah jajahan takluk tadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, selayaknya pujian itu hanyalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan Alhamdu, ya, Alhamdu, alif lam di depan itu bermaksud segala puji, segala puji, semua kepujian hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Da'i Luqman sebagai contoh, ya, kita sakit, kan, kita pergi hospital ikhtiar mendapatkan rawatan, ya, kemudian sembuh sakit kita tu, kan. Jadi kita pun terima kasih kepada doktor, kerana doktor buat yang terbaik dengan segala ilmu yang beliau ada, dia buat khidmat yang terbaik. Alhamdulillah kita sembuh. Tapi jangan lupa sebut Alhamdulillah. Puji, segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan asbab doktor inilah, ya, doktor ini buat yang terbaik untuk merawat kita. Atas izin Allah Ta'ala jua kita diberikan kesembuhan. Sembuh itu bukan doktor yang bagi, tetapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesembuhan kepada kita. Jadi ini yang kita mesti ingat, bahawasanya kita boleh ucap terima kasih
kepada sesiapa pun orang yang beri khidmat kepada kita, kita ucap terima kasih. Tetapi jangan lupa puji Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala lah yang mengizinkan sesuatu perkara itu berlaku. Dan kemudaratan juga berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dalam surah Al-Fatihah kan kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulakan dengan segala puji bagi Allah. Baik tuan dan puan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis qudsi, menyatakan bila kita membaca surah Al-Fatihah ada dua bahagian. Satu bahagian bagi Allah, satu bahagian bagi kita hamba-hambanya. Bila kita membaca surah Al-Fatihah tuan dan puan, Allah Ta'ala menyahut apa yang kita baca tu. Contoh dalam hadis, apabila kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya, fa idza qala al-'abd, bila seorang hamba itu menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, maka qala ta'ala hamidani 'abdi, hamba-hamba aku telah memuji aku. Ini Allah Ta'ala sahut bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian apabila kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah Ta'ala sambut pula athna alayya abdi, hamba aku telah memuliakan aku. Kemudian kita baca lagi maliki yaumiddin, Allah Ta'ala menyahut majjadani abdi marratan fawwada ilayya abdi, hamba aku telah mengagungkan aku, hamba aku telah menyerahkan segala urusannya, urusan hidupnya, urusan matinya kepada aku. Allah sahut begitu bagi kita hamba-hambanya. Kemudian kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepada Engkaulah Tuhan kami sembah dan kepada Engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Allah Ta'ala berfirman, hadza baini wa baina ibadi, ni yang kamu sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk aku dan ini juga untuk hamba-hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan kepada hamba-hamba aku yang memohon, yang meminta untuk mereka, aku akan bagi pada mereka. Apa bagi Allah? Iyyaka na'bud, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Apa untuk kita hamba-hamba Allah? Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah Tuhan kami minta tolong. Kemudian kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini Allah Ta'ala kata hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini untuk hamba-Ku dan kepada hamba-Ku yang minta tolong. Apa yang kita minta dalam ayat ini? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus dulu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang yang beri nikmat ni? Yang kita minta doa supaya kita masuk dalam golongan itu. Dalam surah An-Nisa Allah perincikan jalan orang yang beri nikmat itu, yang diberi nikmat itu ada 4 golongan. Yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, orang yang membenarkan agama Allah, yang ketiga para syuhada, dan yang keempat para salihin, orang-orang yang saleh. Kemudian kita minta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, janganlah kami ni tergolong dalam golongan orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang tidak diradai oleh Allah. Jangan kita masuk dalam golongan itu. Siapa mereka? Golongan Yahudi dan Nasara. Jadi alhamdulillahirabbil alamin membawa satu makna besar bagi kita hamba-hamba Allah. Karena itu kita mesti didik diri kita, Nabi Luqman dan kita semualah, saya juga, dalam apa juga sekalipun, alhamdulillah, ucap terima kasih, puji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Orang puji kita ke ataupun kita mendapat satu nikmat, mulakan dengan lafaz alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita adaptasikan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, mudah-mudahan soalan tersebut terjawab. InsyaAllah. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang kedua, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Adakah ayat ini isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita juga akan masuk ke dalam tanah, yakni meninggal dunia, dan akan keluar apabila dihidupkan kembali, dan apa yang penting ialah amalan yang dibawa dan kehidupan akhirat ialah kehidupan yang sebenarnya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Sirna.
Di hujung ayat nombor 1 tu tuan dan puan, Allah Ta'ala menyebut sifat Allah. Wa huwal hakimul khabir. Al-Hakim. Apa maknanya? Kena tanya orang nama Hakim lah. Bijaksana. Bijaksana, betul ya. Bijaksana. Allah Maha bijaksana. Apa maknanya? Allah Ta'ala mengatur alam ini mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh maha kebijaksanaan. Allah Ta'ala maha berkehendak dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah maha mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Allah maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir. Allah maha mendalam pengetahuannya. Apa makna mendalam pengetahuannya? Da'i Luqman, saya hanya boleh membaca Da'i Luqman luaran sahaja. Ya, apa yang ada dalam hati Da'i Luqman sekarang ni saya tak boleh baca. Saya tak tahu. Kan? Da'i Luqman tak tahu. Pun sama tak tahu. Tapi tak boleh tahu. Tapi tak tahu kan? Kita tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya? Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang di luar, apa yang terzahir dan apa yang berada dalam batin kita. Dalam hati kita Allah tahu. Allah maha mengetahui segala-galanya. Kerana itulah kita ingat dalam surah Luqman, kita pernah tadabbur dulu. Luqman beri nasihat kepada anaknya, setiap perbuatan kita ni mithqala habbatin, ya, mithqal, apa juga sebesar zarah, Allah Ta'ala maha mengetahui. Sama ada perkara yang dibuat di depan orang ataupun perkara yang terlindung daripada mata orang. Allah Ta'ala maha mengetahui semuanya. Baik, kita masuk pada ayat nombor 2. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya. Mineral, apa, bijih, kan? Bijih besi ke, bijih timah ke, apa juga yang berada dalam perut bumi, dalam isi bumi, semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Debu-debu yang berterbangan, berapa jumlahnya, berapa kiraannya, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak terjangkau oleh fikiran kita. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, dalam Al-Quran ada banyak ayat, khususnya ayat nombor 2 dalam surah Saba ini, dan juga ayat-ayat yang lain sebagai contoh dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 20, Allah Ta'ala mengasak minda kita untuk berfikir asal usul kejadian bumi, kejadian alam ini. Allah Ta'ala asak pemikiran minda kita supaya fikir, tengok tubuh badan kita ni, fikir sama, siapa yang buat kita ni? Tengok kehebatan Allah, cap jari kita pun tak sama. Kan, cuba fikir yang ini pun kita dah rasa ya Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maha benar Allah Taala. Allah Taala mengetahui apa juga yang ada di langit dan di bumi, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia jangan temberang, manusia jangan tipu. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Allah maha mengetahui segala-galanya. Itu kita perlu bincangkan lebih lanjut. Sebab ada lagi rasanya jawapan bagi ayat kedua tersebut. Namun sebelum itu kita nak berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saya lagi, insyaAllah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu setelah selesai berjeda sebentar tadi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah SWT untuk mendapatkan satu ilmu yang mahal, iaitu ilmu berkaitan dengan Al-Quran, menerusi surah Saba ayat 1 hingga 6. Alhamdulillah, jom sama-sama kita kongsi juga ilmu kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Kita sampaikan juga kepada orang-orang yang mungkin tak dapat bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat daripada hasil perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi. Tadi Ustaz ada menerangkan berapa lagi perkaitan di dalam ayat yang kedua daripada surah Saba ni. So semestinya ada lagi tambahan Ustaz daripada ayat ini. Sebab panjang juga ayat ni Ustaz. Ya, betul. Okey. Da'i Luqman dan tuan-tuan sekalian, ayat nombor 2 tadi, bukan cuma jumlah titisan air hujan yang turun Allah Ta'ala tahu berapa jumlahnya. Ya.
kuman yang ada, ya, udara yang diwap ataupun wap udara, semua dalam maklumat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan, bila kita pandang alam semesta ini, kalau kita kaji dan kita tadabbur, kita tazakkur, ia akan menyebabkan kita ni jadi hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengerti kita ni hamba Allah Maha Berkuasa. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, ada sebuah kajian yang dibuat oleh National University of Australia. Universiti Kebangsaan Australia lah kan. Macam itulah. Dia buat kajian berapa jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dia buat kajian. Setelah dikaji, mereka mendapati jumlah bintang-bintang di langit ada 70 sextillion. Berapa sextillion ni kan? Ya, kita dengar bilion, bilion, trilion sekarang kan? Okey. Sextillion ni dia ada 20 kali kosong. 70 kosong 20 kali. Maknanya apa? Betapa hebat dan dahsyatnya ciptaan Allah ni. Hebatnya Allah, maha berkuasanya Allah, maha menciptanya Allah Ta'ala, tak pernah berlanggar pun. Ya? Aturan alam itu semuanya bergerak mengikut aturannya, mengikut sunnatullah. Jadi ayat ini, seperti yang ditanya oleh Puan Serna tadi, betul lah. Ia menjadi satu petunjuk yang mana kita ini satu hari nanti, kita akan masuk ke dalam tanah juga. Dan Allah tahu berapakah jumlah yang akan masuk dalam tanah itu, yang akan menjadi jenazah. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mendalam ilmunya. Wa huwal hakimul khabir. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itulah dia penerangan bagi ayat yang kedua, mengatakan kepada kita bahawa sebenarnya apa saja yang kita lakukan, apa saja yang ada di atas langit bumi itu, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Sirna kita sebentar tadi. Jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz. Daripada Puan Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, ayat yang ketiga. Ayat ini berkenaan golongan orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kiamat, bahkan mengejek-ngejek Nabi Muhammad SAW. Tetapi situasi kini, orang Islam itu sendiri yang mempersenda bahkan mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melakukan maksiat dan meminta pembalasan disegerakan. Mohon nasihat dan teguran dari Ustaz tentang situasi sebegini yang semakin menakutkan dan membimbangkan. Terima kasih. Hashtag biar tahu yang keliru. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Jura Azlin. Tuan-tuan dan puan, ayat Al-Quran yang kita baca sekarang ini, 114 surah kesemuanya itu, memberikan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, diceritakan tentang perihal hari kiamat. Yang kedua, Al-Quran juga menceritakan perihal perangai-perangai, watak-watak kaum-kaum terdahulu. Termasuklah kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kerana itu apabila kita membaca Al-Quran, ya, Al-Quran sedang berbicara dengan kita. Jangan kita jadi seperti kaum-kaum terdahulu. Dalam kes ataupun dalam surah yang kita baca, surah Sabah ini, jangan jadi seperti kaum Sabah. Jangan jadi seperti kaum Quraisy yang mana mereka itu musyrikin Makkah, mereka mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempersendakan hari kiamat. Mereka mempersendakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itulah tuan dan puan, 13 tahun Al-Quran dibacakan, dititipkan, dibacakan kepada musyrikin Makkah. 13 tahun, lama tu. Tetapi mereka menolak dengan penuh kesombongan, dengan penuh ego, dengan penuh kesombongan. Abu Jahal bila nak bercakap dengan Nabi, dia kelumbung, dia pakai kain kelumbung, pakai kain tudung. Dia tutup muka dia. Tak mau cakap dan dia nak perli. Nak siniskan Nabi Muhammad. Kamu dengan aku ada tabir. Kamu dengan aku ada dinding. Kamu tak sama dengan aku. Begitulah kurang lebih maksudnya. Maknanya mereka perli dan mereka sindir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum lagi cerita bagaimana Nabi bertemu ataupun berhadapan dengan golongan munafikin. Ya, golongan munafiqun. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan? Ni pun ketua ketua munafik di Madinah.
Dia pakaian macam kita je. Orangnya tampan, orangnya segak, pandai berbicara, pandai berpidato. Bahkan da'i Luqman dalam riwayat ada menyatakan, punyalah munafik dia ni. Dah lah munafik. Memang punya munafik, memang munafik lah kan. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah, dia dulu pi ambil mikrofon lah. Ambil mikrofon jadi juru acara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan-kawan yang duduk di luar lagi, yang duduk makan pesembot, yang duduk makan apa nama cendol itu masuk cepat, masuk dalam masjid cepat-cepat ni. Gitulah kurang lebih. Maknanya dia suruh orang masuk, dia suruh dengar betul-betul khutbah yang Nabi nak sampaikan. Dia kata, dengar betul-betul apa yang Muhammad nak sampaikan, beri sokongan pada Muhammad. Padahal dia ni munafik. Dia ni meracuni orang Islam, meracuni orang supaya diracun supaya memusuhi umat Islam, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi berdepan dengan orang ini. Jadi betul apa yang Puan Jura Azlin sebut tadi, maknanya bila kita membaca Al-Quran tentang watak musyrikin, watak munafik, kita jangan jadi orang seperti itu. Dalam ayat ini ataupun dalam kisah Sabah ini, ketika awal fasa yang kedua, musyrikin Mekah, mereka keras kepala, mereka tak percaya kepada hari akhirat. Mereka tak percaya kepada hari kiamat. Itu perangai yang dibuat ataupun perangai mereka, musyrikin Mekah pada waktu itu, mereka tak percaya kepada hari kiamat. Jadi kerana itulah kita jangan sama sekali memperolok-olokkan agama. Kita jangan sama sekali mempermain-mainkan asas agama. Kita bimbang tuan dan puan, kita ni dah ikut perangai musyrikin Makkah. Kita dah ikut perangai orang yang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itu yang kita khawatiri ya pada zaman sekarang ini pula dengan kemajuan teknologinya, macam-macam perkara yang sehingga kan kita kadang-kadang tak sedar kita sebenarnya sedang melawan apa yang Allah Subhanahu taala perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat tersebut, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, insya-Allah, daripada Facebook, daripada Puan Intan Zurina, daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat keempat. Ustaz, adakah syarat agar diterima amal soleh perlulah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, dan orang yang beriman dan melakukan amal soleh dengan ikhlas semata-mata untuk mendapat redha Allah, adakah akan diberikan ganjaran dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah boleh bertawassul, yakni mengharapkan keampunan, kemurahan rezeki dan kemuliaan dengan amal soleh yang kita lakukan? Mulia seseorang itu pada sisi Allah adakah kerana hati yang sejahtera, jauh dari sifat-sifat mazmumah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Soalan kedua tu menarik berkaitan dengan tawassul ni Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku satu perkara yang mana bila aku dengar apa yang kamu sebut itu, maknanya tolong beritahu kepada aku satu perkara yang mana aku tak perlu tanya orang lain dah. Maknanya cukup Nabi sebut tu, dia pegang yang tu je. Dia kata dia pegang yang tu je. Baik, Rasulullah beri jawapan, qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan, kamu beriman kepada Allah. Ya, kamu katakan aku beriman kepada Allah, thumma istaqim. Kemudian kamu istiqamah dengan iman itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maknanya jelas kepada kita antara syarat yang menjadi syarat amalan kita ini diterima oleh Allah, iaitulah kita mesti beriman kepada Allah. Ya, kita mesti beriman kepada Allah. Kalau kita tidak beriman, amalan baik, kebaikan yang kita buat itu di hari akhirat nanti umpama Al-Quran contohkan, Al-Quran sebut haba'an manthura, umpama debu-debu yang berterbangan yang tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu amalan kita ini menjadi amalan saleh diterima oleh Allah. Syaratnya nombor satu, mesti beriman kepada Allah. Nombor dua, Fudail bin Iyad sebut amalan kita ini diterima oleh Allah, antara syarat lain iaitulah mesti ikhlas
kepada Allah. Ikhlas kerana Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Kerana itu tuan dan puan, yang ni yang kita kena sentiasa peringatkan diri kita ya. Kita tajdid niat kita, kita buat satu-satu amalan itu lillahi ta'ala. Kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan kerana orang. Ya. Dan yang seterusnya, nombor 3, amalan kita ini diterima oleh Allah asasnya kerana apa? Mestilah apa ataupun sama seperti yang telah dipedomankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 2 asas yang dinyatakan oleh Fudail bin Iyad. Syarat amalan kita diterima oleh Allah, nombor 1 ikhlas kerana Allah, nombor 2 mestilah ia bertepatan seperti pedoman yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu berkaitan dengan yang tawassul. Okey, dalam sebuah riwayat hadis ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ini mereka terperangkap dalam gua. Masuk dalam gua, tiba-tiba batu gua tu jatuh. Jadi masing-masing sebut, "Mailah pakak-pakak kita sebut amalan-amalan yang kita dah buat, amalan-amalan soleh. Kita minta tolong, mudah-mudahan dengan asbab amal-amal soleh itu Allah Ta'ala bantu kita." Jadi masing-masing pakak-pakak sebut. 3 orang sahabat ni pakak-pakak sebut. Yang pertama sebut dia banyak sedekah. Dia banyak tolong orang. Nombor 2 pun sebut pula amalan dia. Nombor 3 pula sebut amalan dia. "Ya Allah, kalaulah amalan aku ini amalan yang soleh, tolong kami ya Allah supaya terangkat pintu gua ni." Jadi bila orang yang pertama sebut amalan dia, terangkat pintu gua sikit. Batu tadi. Yang kedua sebut terangkat pintu gua, batu tadi, batu besar tadi, terangkat pula. Yang ketiga dia pula sebut amalan soleh dia, terangkat pula yang ketiga dan dia boleh keluar. Boleh keluar dari pintu tersebut. Jadi para ulama kata, boleh maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyebut, "Ya Allah, amalan-amalan kita dah buat ni kan. Jadi mudah-mudahanlah ia jadi asbab doa kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi dibenarkan untuk kita bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, sidang sekalian, kita akan berbincang lagi berkaitan dengan surah Saba ayat 1 hingga 6 ni. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan surah Saba ayat 1 hingga ayat ke-6. Alhamdulillah, dalam tempoh masa yang sudah lepas kita sudah pun mempelajari 4 ayat daripada surah Saba ini. Jom kita sama-sama teruskan lagi dengan ayat-ayat yang kelima dan juga ayat yang ke-6 dengan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'ina warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang kelima berbicara tentang orang-orang yang menentang ayat-ayat Al-Quran, siksa menanti. Ustaz, jika dikaitkan dengan zaman sekarang, ramai kaum wanita yang menentang isu poligami sedangkan ianya adalah ayat Al-Quran. Adakah termasuk di dalam golongan ini juga? Bolehkah kita beralasan bahawa yang ditentang adalah sikap tidak adil para suami, bukannya ayat Al-Quran tersebut? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Satu soalan yang agak panas pada pagi ni Ustaz. Dengan situasi sekarang ni kan. Ya Ustaz. Puan Intan Zurina. Baik, dia ada beza antara menentang hukum poligami dan juga yang kita tak setuju ialah sikap suami yang berlepas tangan, acuh tak acuh, tak bertanggungjawab. Dia ada 2 beza. Okay, jangan kita jadi orang yang pertama ni yang menentang hukum hakam poligami. Kan kerana apa? Ini ialah suatu ketetapan daripada Allah. Ya, Allah Taala memberikan keizinan bagi orang lelaki itu untuk berkahwin ataupun bernikah ataupun berpoligami kan? Maknanya itu hukum ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpoligami itu sesuatu ketetapan daripada Allah yang dibenarkan, yang diharuskan. Okey, itu kita jelas. Okey, kalau kita nak bincang bab yang kedua tadi, okey, kita setuju dengan poligami. Tetapi suami tersebut yang
berkeinginan, yang berhajat untuk berpoligami, mestilah bertanggungjawab, mestilah adil, mestilah ihsan, mestilah rahmah. Ya, jangan berpoligami itu semata-mata nak tunjuk ke orang, kan? Ataupun kerana hawa nafsu semata-mata. Kerana tanggungjawab itu sangat berat dan sangat besar. Seorang pun berat, Ustaz. Oh, seorang pun. Kan? Berat, Ustaz. Kan? Kerana itu dalam Quran sebut, kalau tak mampu, Satu, fa in khiftum la ta'dilun fawahidah, kan? Fawahidah. Maknanya satu. Kita tengok dalam surah An-Nisa. Inilah apa panel dia bukan hafiz, sama-sama, kan? Fa in khiftum alla ta'dilu. Okey, nanti kita cari, ya. Nanti kita cari lepas ni. Maknanya di dalam ayat Al-Quran Allah Taala dah bagi tahu dah kepada kita, kan? Maknanya itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Tapi kalau kita nak berbincang tentang soal tadi, maknanya kalau nak berpoligami, mestilah suami itu mempunyai kemampuan, kan? Boleh menjaga boleh memberikan keadilan. Jadi itu satu bab yang lain. Tapi dalam dalam proses hari ini tentu ada proses-proses tertentu, kan, di mahkamah syariah dan sebagainya. Kerana itu kita nak memberi nasihatlah kepada sama golongan dengan kita lah, kan, golongan Adam ni, sang suami sekalian. Maknanya ingat, ia adalah satu tanggungjawab yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, Allah Taala akan perinci, Allah Taala akan tanya satu-satu. Jadi kalau kita mampu, ya, kita boleh berlaku adil, ya, kita boleh berlaku ihsan, berlaku rahmah dan sebagainya, silakan. Tapi buatlah ikut peraturan dan ikut undang-undang kita. Yang ni yang kita nak pertegaskan. Ya, kalau perlu pergi ke Jabatan Agama, kalau perlu pergi ke Mahkamah Syariah, lalui semua itu. Ya, maknanya buat secara betul lah, secara terhormat lah, kan? Bukan sembunyi-sembunyi. Jangan sembunyi-sembunyi. Betul. Ini poin yang paling penting. Saya kira para ibu ramai yang seronok topik ni, kan. Maknanya buat betul-betul. Maklumkan kepada isteri, kan. Maklumkan betul-betul. Buat secara terhormat. Insya-Allah kita buat betul-betul daripada awal, insya-Allah selamat. Insya-Allah dipermudahkan. Insya-Allah. Buat secara selamat, insya-Allah sakinah itu akan hadir ke dalam rumah tangga anda. Walaupun berpoligami ataupun monogami, tak kisahlah, yang penting berkahwin. Jangan terus menentang tak nak kahwin terus. Itu lagi bahaya. Insya-Allah, ya, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, kita balik dengan soalan berikutnya, Ustaz. Daripada Kak Yat kita, daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Penonton setia kita. Betul, ni, Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam petikan ayat-ayat di dalam surah ini banyak disebut tentang kebesaran Allah. Bagaimana untuk kita membesarkan Allah di hadapan mereka-mereka yang mempertikaikan agama Islam? Ya. Apakah subhanallah itu lafaz paling utama saat kita membesarkan Allah? Soalan ketiga, apakah maksud yang ingin Allah sampaikan tatkala menyentuh tentang ayat-ayat berbentuk pujian ini? Dan soalan yang terakhir, mohon Ustaz kongsikan cara bacaan untuk mewaqafkan huruf dad seperti di dalam ayat-ayat yang kita bincangkan. Terima kasih Ustaz di atas segala ilmunya. Kak Yat, Bani Tasik Puteri Rawang, Selangor. 4 ayat, ada soalan banyak daripada Kak Yat itu ada satu trademark, Ustaz. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Baik, Kak Yat kita, Puan Nur Hayati Ismail. Tentu sekali apabila kita berhadapan dengan orang yang mungkin mempertikaikan agama Allah, mempersoalkan dan sebagainya, jangan kita berhenti berdakwah. Ya, kita tetap menyampaikan kebenaran. Itulah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, maknanya serulah kepada jalan kebenaran, ke jalan Tuhanmu, serulah dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dengan peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbincanglah, muzakarahlah, bermunaqasyahlah, berdebatlah dengan cara yang paling baik, yang paling tertib, mengikut akhlak dan adabnya. Teruskan. Soal dia nak terima atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah sahaja yang maha berkehendak ya kepada siapa yang Allah Taala mahu berikan hidayah. Tetapi tugas kita terus menyampaikan kebenaran. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak kami ini diutuskan melainkan untuk memberikan penerangan yang nyata dengan bukti dan hujah. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Teruskan berdakwah. Satu. Dan nombor dua, jangan lupa Da'i Luqman ya. Selain kita berdakwah dengan bicara, dengan ceramah, dengan kata-kata, ungkapan kata-kata, jangan lupa kita juga boleh berdakwah dengan akhlak. Ya, menjaga perilaku kita, santun kita, kan? Ziarah bila dia sakit, kan? Bantu bila dia berada dalam kesusahan, tanya khabar dan sebagainya. Ini menjadi satu magnet yang sangat hebat dalam dakwah. Satu. Yang kedua, betul antara ucapan untuk kita membesarkan Allah dengan kita memperbanyakkan sebut subhanallah. Antara zikir yang Allah Taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, kan? Itu antaranya. Jadi perbanyakkan zikir untuk kita membesar, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita nak sebut, tuan-tuan dan puan, antara zikir yang elok kita baca, zikir al-ma'thurat, ya, yang dihimpunkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Ya, zikir-zikir al-ma'thurat daripada zikir daripada Al-Quran dan zikir daripada hadis yang diajarkan dalam hadis, elok kita baca 3 kali selepas subuh, 3 kali selepas waktu asar. Kan? Okey. Nombor 2. Nombor 3. Tentunya maksud yang ingin Allah sampaikan daripada ayat-ayat yang kita bincangkan. Okey, apabila ayat-ayat berbentuk alhamdulillah, maknanya Allah Taala mengajarkan kita sebagai hamba Allah, jangan lupa dan jangan putus untuk sentiasa memuji Allah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ini sentiasa kena melekat-lekat. Ya, sentiasa lekat di bibir kita. Kita mesti ulang dan ulang-ulang. Kenapa? Itulah tanda orang yang bersyukur. Para ulama sebut 3 tanda orang bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Hatinya sentiasa melekat ungkapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatinya tetap berada pada kalimah itu. Yang kedua, mulutnya sentiasa sebut zikrullah. Zikir kepada Allah. Alhamdulillah, 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 subhanallah, Allahu akbar. Kan? Nombor 3, tanda orang bersyukur itu ialah amalan anggota badannya makin ringan untuk melakukan amal-amal saleh. Kerana itulah tuan-tuan dan puan, kan, bila kita dah masuk umur 40 tahun, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Allah Taala sebut dalam surah Al-Ahqaf ayat nombor 15, bila kita dah masuk umur 40 tahun, Allah Taala minta kita buat 4 perkara. Pertama, banyakkan syukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. 1. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Perbanyakkan amal-amal saleh. Banyak buat amal saleh. Hentikanlah. Kurang-kurangkanlah, ya, kita buat benda yang tak membawa manfaat. Ya, mula-mula kurangkan, yang kedua berhenti. Terus berhenti, kan? Terus berhenti, kan? Kita dah masuk 40 tahun. Nombor 3, wa aslih li fi dhurriyyati. Kita sentiasa doa kepada Allah supaya Allah Taala perelokkan, baiki, jaga elok-elok, betul-betul perbaikilah zuriat keturunan kita, anak cucu kita. Dan yang keempat, inni tubtu ilaik. Kita surrender, kita taubat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 benda. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi 4 perkara yang kita boleh bincangkan, dan juga soalan yang keempat dekat ayat tu kita nak simpan dulu. Kita simpan dulu. Sebab kita nak laburkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungan TV9 sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang betul sekalian kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal sehingga ke saat ini rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima 4 soalan daripada rakyat kita. Dan alhamdulillah 3 soalan sudah pun selesai dijawab oleh yang berbagai fadil Ustaz Zarifi kita. Kita teruskan dengan soalan yang keempat, Ustaz, berkaitan dengan bagaimana kita nak wakafkan huruf dad di dalam ayat-ayat yang kita bacakan sepanjang pertemuan kita pada pagi ini, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih ayat. Sebagai contohnya ayat nombor 3 tu, wala fil ard. Wala fil ard. Maknanya kita wakafkan, letakkan pada kedudukan makhraj huruf dad kan, fil ard, dan hati-hati jangan sampai terdentak huruf dad tu. Sebab dad bukan huruf qalqalah. Qalqalah hanya ada 5 hurufnya, qaf, ta, ba, jim, dal. Ada rumusnya apa? Baju dah qata. Baju dah qata. Okey, betul lah. Ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dah qata. Betul tak? Kan? Maknanya selain 5 huruf ni tak boleh bunyi dentak tu. Maknanya yang salah kalau kita bunyi fil arda. Kita nak berhenti, kita bunyi fil arda. Da tu salah. Yang boleh dentak tu hanya 5 ni saja. Ata. 5 nah. Baju di qata. Senang, insya-Allah. Jadi boleh sebut tapi jangan menyebabkan dentakan pada huruf jangan dentak. Insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Kak Yat kita tadi, insya-Allah. Terima kasih Kak Yat di atas 4 soalan tersebut. Insya-Allah semuanya memberikan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Kita beralih soalan berikutnya, Ustaz, daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat yang ke-6. Dan orang-orang yang diberi ilmu kitab, yakni ahli kitab, dan siapakah ahli kitab yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Syukran. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada kita, jangan kita menyeleweng daripada kitab, ya. Jangan menyeleweng daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jangan jadi seperti ahli-ahli kitab. Siapa mereka? Golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Ya, mereka menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Yahudi dan Nasrani, satu puak, mereka betul-betul ekstrim, marah sungguh kepada Nabi Isa AS. Apa mereka kata? Mereka kata ibu kepada Nabi Isa adalah perempuan yang jahat. Kan? Jadi mereka mendakwa, mereka mentohmah, mereka mendakwa merekalah yang membunuh Nabi Isa. Ni golongan yang ekstrim. Kemudian satu pihak lagi ni, mereka menyeleweng daripada agama sehingga kan mereka kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Terlebih fanatik. Kan? Jadi maknanya ekstrim. Kerana itulah Allah Taala sebut kepada kita dalam surah yang lain, dalam ayat lain, kita ni jangan ghulu. Jangan ghulu dalam agama, dan jangan melampau-lampau membabi buta dalam agama. Maknanya teras kepada kefahaman agama kita, iaitulah Al-Quran, Sunnah dan ilmu. Bila kita sebut melampau-lampau, ekstrim, ghulu, antaranya ialah ta'assub. Ya, ta'assub kepada guru. Walaupun guru tu terang-terang salah. Kan? Tak berakhlak dengan akhlak Islam, kan? Tidak memakai pakaian yang menutup aurat, bercakap pula bahasa lucah, kan? Maknanya tak apa-apa lah kita katakan. Tapi dia dah ikut situ lah. Kan? Jadi kebanyakan ajaran-ajaran salah, ajaran-ajaran sesat ini kerana apa? Kerana ta'assub. Kan? Ta'assub membabi buta. Kerana itu Islam mengajar kepada kita kembali kepada asas ilmu, Al-Quran, Sunnah dan juga disiplin ilmu. Ada disiplin, ya.
bukan sembrono macam tu je. Jadi ini perhatian yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat nombor 6 ya. Ayat nombor 6 yang kita bacakan dalam ayat ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jangan terlebih-lebih, jangan terlalu ekstrim di dalam suatu perkara. Mudah-mudahan kita terhindar daripada bersifat ataupun termasuk dalam golongan orang-orang yang wulu ataupun berlebih-lebihan dalam agama, insya-Allah. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Masripah Nur Jama'in kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru-tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah surah ini menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman AS bersama dengan Ratu Balqis dan kaum Sabak? Dan adakah setiap hari kita perlu banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah kelebihan orang yang banyak mengingati Allah dengan puji-pujian seperti subhanallah dan lain-lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti di pertengahan surah nanti kita akan bertemu pula dengan ayat-ayat yang menceritakan pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan cerita tentang bersama dengan Malikatus Sabak kan. Dan baik, yang seterusnya tentang memuji Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok dalam ayat nombor 2, wa huwar rahimul ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihani lagi Maha pengampun. Ya. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah taala sekalian. Tengok ayat ini diturunkan ketika mana Rasulullah berdepan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang mana pada waktu itu mereka protes kepada dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak mau beriman kepada Allah. Mereka tidak mahu beriman kepada Rasulullah. Mereka mempersenda-sendakan hari kiamat. Allah Ta'ala memberikan jaminan dalam ayat ini. Wa huwar rahimul ghafur. Allah itu Maha penyayang, Allah itu Maha mengasihani lagi Maha pengampun. Maknanya apa? Kalau kamu minta maaf, kalau kamu minta ampun kepada Allah, kamu terima Islam, dosa-dosa kamu sebelum ini Allah Ta'ala akan ampunkan. Sebab Allah Ta'ala Maha pengasih, Maha penyayang. Tuan-tuan rahmati Allah, kerana itulah cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mana Nabi Sulaiman mengutuskan surat kepada Ratu Balqis, dimulai surat tersebut dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan, apa makna Rahman? Rahman itu bermaksud Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada semua makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Setiap orang sama ada dia beriman ataupun tidak. Setiap orang sama ada dia semayang ataupun tidak. Pagi tadi semayang subuh ke tidak? Kan? Semua orang tu semayang ataupun tidak, semuanya mendapat curahan rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tandanya? Masih hidup. Kita masih hidup. Masih hidup. Kan? Kita masih hidup, dapat bernafas, mata dapat memandang. Kan? Bahkan mungkin kalau kita tanya siapakah orang yang paling kaya dalam dunia ni? Orang tu tak beriman. Tapi dia paling kaya. Itulah tandanya kemurahan, curahan rahmat Allah Ta'ala bagi pada semua orang atas dunia ni. Tetapi Ar-Rahim, ya, sifat Ar-Rahim di hari akhirat nanti hanya khusus kepada orang-orang yang beriman sahaja. Waktu itu di hari akhirat, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang ingkar, orang yang kufur di atas dunia, mereka diazab oleh Allah di hari akhirat. Diazab seazabnya tanpa sedikit pun belas kasihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nikmat Ar-Rahim itu hanya dikhususkan kepada orang yang beriman. Kerana itu Da'i Luqman dan sahabat-sahabat semua beruntung ya, kita semua jadi orang yang beriman. Kerana itu jangan lupa ya, doa banyak-banyak ya, supaya Allah Ta'ala tetapkan iman kita ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau bolak-balik hati kami. Ya Allah, jangan bolak-balik hati kami ini ya Allah. Setelah
Engkau berikan hidayah, Engkau beri kepada iman kepada kami, ya Allah. Tetapkanlah iman ini dalam hati kami, ya Allah. Ya, maknanya sehingga akhir hayat, hari terakhir kita berada di atas dunia ini, minit terakhir, saat terakhir kita berada di atas dunia ini, kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang ditetapkan keimanan dan juga kita tidak goyah walaupun apa-apa saja yang mendatang kepada kita, insya-Allah. Jadi kita beralih ke soalan berikutnya, Ustaz. Ya, insya-Allah. Daripada Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Allah gunakan perkataan samawati yang bererti banyak langit, bukan satu langit saja seperti yang dilihat dari mata kasar kita? Adakah Allah ingin menyatakan betapa luasnya alam semesta ini sehingga tak terjangkau oleh akal manusia? #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Benar, itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lapisan langit yang nampak pada mata kasar kita sekarang ini, itu hanyalah ya langit yang kita boleh nampak, kan? Langit dunia yang boleh kita nampak. Berapa tinggi ya kapal terbang boleh naik meluncur ke udara, itu sekadar kemampuan manusia. Ada lagi lapisan-lapisan yang mana manusia tak terjangkau, kan? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ayat-ayat seumpama ini memberikan satu petunjuk kepada kita untuk kita bersegera tunduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita nak sombong diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu sebab apa? Ya Allah, kita ni banyak kelemahan, Da'i Luqman. Kita ni banyak kelemahan. Kan? Pagi tadi turun dari rumah, ya, rumah tingkat 10, turun bawah, tinggal kunci kereta pula kat atas. Naik pula penat. Kena naik pula. Maknanya kunci kereta pun kita tak mampu nak jaga. Maknanya kerdilnya kita ni kena sedar diri. Ya, maknanya kita membaca ayat-ayat ini, ayat ini membuka ataupun memberikan satu amaran, ancaman, mengetuk pintu hati kita untuk kita segera kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut. Bila kita akan kupas berkaitan dengan surah Sabah ayat 1 hingga 6 ini, namun kita nak berhenti berjeda sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sedar tak sedar, Ustaz, sahabat sekalian, kita sudah pun berada di dalam segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hasil perbincangan kita pada pagi ini melalui surah Sabah ayat 1 hingga 6 ini memberikan pelbagai manfaat buat kita bersama untuk kita selami diri kita, untuk kita memperbaiki kualiti iman dan juga Islam kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, tadi kita berbalik dengan soalan pada saudara Muhammad Faizal kita tadi berkaitan dengan penggunaan perkataan samawati ni. Adakah ini juga menggambarkan, adakah Ustaz ada lagi tambahan bagi jawapan tersebut, Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala puji tertentu bagi Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Maknanya, ayat ini memberikan kefahaman kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Sebagai contoh dalam ayat lain, dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid ni maknanya besi. Kerana tu Al-Quran ni mungkin kita rasa cerita tentang dosa, pahala hari akhirat je. Tidak. Tidak sekadar itu. Al-Quran cerita tentang besi. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalnal hadid. Dan kami telah turunkan besi itu. Jadi para ulama bincang, apa makna dan kami telah turunkan besi ke bumi ini? Tuan-tuan rahmati Allah, kalau nak hasilkan besi, kena suhu yang tinggi. Ya, memerlukan ratusan juta darjah Celsius kepanasan. Maknanya kepanasan mesti paling tinggi. Tuan-tuan, kalau suhu bumi ini paling tinggi 5,000 darjah Celsius. Itu pun kalau di bawah, di dalam perut bumi. Kan? 5,000, itu paling tinggi.
nak hasilkan hadid ataupun besi ini kena ratusan juta. Okey, kalau di matahari, kawasan matahari paling tinggi ialah 20 juta darjah Celsius kepanasannya. Baru di matahari, tak sampai lagi. Kalau di bintang, ya, barulah mencapai ratusan juta darjah Celsius. Jadi, betul lah ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa anzalnal hadid, dan telah kami turunkan besi itu ke bumi ini, ke muka bumi ini. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ya, dalam kajian telah berlaku ledakan lebih kurang 5 bilion tahun terdahulu yang menghasilkan bongkah-bongkah besi yang bertebaran, ya, berhamburan turun ke bumi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, ini nak menunjukkan bahawasanya kajian-kajian semasa, ya, telah mendapati ataupun telah membenarkan Al-Quranul Karim. Kerana itu Al-Quran tak pernah bimbang dengan kajian-kajian sains, sekiranya kajian sains itu dibuat dengan cara yang betul dan ikhlas. Tak pernah bimbang. Kenapa? Dapatannya itu pasti membenarkan Al-Quran. Apakah Al-Quran memerlukan bukti kebenaran sains? Tidak perlu sama sekali. Sebab apa? Mungkin soalan yang kedua, adakah Al-Quran itu kitab sains? Jawapannya tidak. Al-Quran merupakan kitab hidayah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Telah kami turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, hudan linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman kepada semua manusia. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahmati Allah, ayat nombor 1 tadi yang ditanyakan oleh sahabat kita tadi memang telah mengajak pemikiran kita ini untuk memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadi hamba Allah yang beriman. Wallahu a'lam. Insya-Allah kalau kita kaji lebih dalam, insya-Allah kita akan menemukan lebih banyak perkara yang di luar ini sebenarnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu sendiri. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudara Muhammad Faizal kita. Kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Ya, insya-Allah. Daripada Tuan Ismail Mat Isa kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibrah kisah di sebalik surah ini diturunkan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Antara ibrah yang kita boleh ambil pada ayat nombor 4. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Baik, dalam ketika mana surah ini ataupun ayat ini diturunkan, musyrikin Mekah mereka tak percaya kepada hari kiamat. Bagi mereka lepas mati itu mati lah. Habis lah. Full stop. Titik. Habis. Titik. Habis. Tidak. Ada hari kiamat, ada hari akhirat. Dalam ayat nombor 4 ini Allah Ta'ala berikan satu jaminan. Orang yang beriman, orang yang melakukan amal-amal salih, mereka ini ulaika lahum maghfiratun, mereka ini akan beroleh keampunan, wa rizqun karim, dan mereka akan beroleh limpahan kurnia Allah yang maha mulia. Maknanya di hari akhirat mereka akan berada ataupun duduk di tempat yang istimewa. Kerana itulah tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita mesti ada amalan-amalan yang kita buat supaya kita ni dapat jadi orang yang mendapat keistimewaan di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, saya nak petik kata-kata Yahya bin Mu'adh. Beliau merupakan seorang tokoh sufi pada kurun yang ketiga. Yahya bin Mu'adh. Dia pesan ada 5 amalan yang kita boleh buat. Jadikan amalan kita. Kita buat sama-sama. Nombor 1, qiraatul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan mentadabbur, memerhatikan makna-maknanya. Alhamdulillah dan Luqman, kita, ya, sahabat-sahabat kita, penonton kita memang semangat baca Quran. Alhamdulillah. Yang kita nak ialah baca Quran biar konsisten. Kalau kita mampu baca 5 muka surat sehari, ahlan wa sahlan, silakan. Istiqamah. Bacalah 5 muka surat sehari, bacalah. Tapi kita nak cadang, kita buat satu lagi, dalam 5 muka surat tu tengoklah 5 ayat
Ya, contoh tengok 5 ayat, tengok terjemahannya, tadabbur 5 ayat, bagi faham elok-elok dan kita amal dalam hidup kita. Kan, tadabbur sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit tak apa. 3 4 ayat, 5 ayat tak apa. Kan? Mungkin kalau nak buat sekaligus banyak-banyak tu penat nanti kan. Kita buat sikit-sikit tak apa. Okey, baca Quran dengan tadabbur. 1. Nombor 2, sentiasa memperbanyakkan puasa sunat. Mengosongkan perut. Ya, kita pakat-pakat buat puasa sunat hari Isnin, puasa sunat hari Khamis kan. Okey, 2. Nombor 3, qiyamul lail. Yang ni pakat-pakat kita kena buat. Tuan-tuan, tips untuk kita mempereratkan rumah tangga kita, suami isteri. Kalau suami bangun tengah malam untuk qiyamul lail, jangan lupa kejut isteri sama-sama. Isteri bangun untuk qiyamul lail, jangan lupa, bukan kata siram, percik-percikkan air. Renjis-renjiskan air di atas wajah suami untuk sama-sama qiyamul lail. Buat. Nombor 4, ya, kita berdoa pada waktu sepertiga malam ataupun pada waktu sahur. Ya, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir. Dan yang kelima, mujalasatus salihin. Kita sentiasa berdamping dengan orang-orang yang saleh. Jadi itu antara tambahan kepada kita. Kita tadabbur ayat nombor 4. Mudah-mudahan kita ni jadi orang beriman dan kita jadi orang yang saleh. Wallahu a'lam. InsyaAllah 5 amalan yang kita perlu buat daripada perkongsian pada Syekh Yahya bin Muaz kita. Yang pertama, baca Al-Quran dan tadabbur. Yang kedua, sentiasa perbanyakkan puasa sunat. Yang ketiga, dirikan malam, yakni qiyamul lail. Yang keempat, berdoa pada waktu sepertiga malam. Dan yang kelimanya, berdamping dengan orang saleh. Itu sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita nak rangkum pertemuan kita pada pagi Ustaz dengan sedikit bacaan doa. Panjang sikit pun tak apa. Untuk pada pagi ini agar Allah SWT berkati pertemuan kita, Ustaz. Silakan. Baik, insya-Allah sama-sama kita mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihkanlah mereka seperti mana mereka menjaga kami semenjak kami kecil lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, rezekikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami insan yang berdosa, kami banyak buat dosa. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak maafkan kami, sekiranya Engkau tidak ampun kepada kami, sekiranya Engkau tidak rahmat belas kepada kami, kami akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berdoa kepadamu, ya Allah, saat ketika ini, ya Allah, Engkau berikanlah kemenangan, berikanlah ketenangan, berikanlah kesabaran kepada sahabat-sahabat kami yang diuji di bumi Palestin, yang sedang diuji oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Mudah-mudahan pengorbanan mereka, mudah-mudahan segala apa yang mereka lakukan, pengorbanan mereka itu, kesabaran mereka itu, daya tahan mereka itu, Engkau berikanlah syurga kepada mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz. Amin. Kekalkan Ustaz dan kesihatan untuk terus sampaikan amal buat kami semua, insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz sekali lagi. Sama-sama, sekalian. Terima kasih juga di atas sokongan anda dan juga
kesetiaan anda dalam rancangan ini. Saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.